Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para sekian, mari sama-sama kita meneruskan lagi dalam bahagian seterusnya daripada kuliah kita, yang mana kita membicarakan tentang penafsiran beberapa potong ayat suci Al-Quran, dan juga kita menerangkan tentang sebab-sebab nuzul ayat Quran jika terdapat yang dinukilkan atau didokumentasikan dalam kitab-kitab tafsir, ya. Dan kita lihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-279 daripada surah Al-Baqarah. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Subhanallahul azim. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa baki daripada riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat diri dari pengambilan riba, maka bagimu pokok harta kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiayai. Jadi pertama sekali pada sekalian daripada ayat ini, Allah menjelaskan bahawa sebagai orang beriman, ya, yang beriman kepada Allah, Allah beritahu kepada orang beriman untuk pertama sekali bertakwa kepada Allah, ya. Sebab bila kita bertakwa kepada Allah ni bukan bermakna kita ni setakat solat, puasa, zakat, sembahyang malam, sembahyang duha, bukan syarat itu saja. Dan kita tidak berzina, kita tidak minum arak, kita tidak aniayakan orang juga. Itu sebab Islam ni syumul. Pada waktu itu riba telah berleluasa, yang mana orang menjadikan hutang piutang. Ya, pertama sekali hutang piutang ini bukanlah satu benda yang mengaibkan. Tolong faham, ya. Dalam Islam, ayat yang paling panjang dalam Quran ialah ayat pasal hutang. Hutang ini adalah ayat yang paling panjang dalam Quran, yang mana Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan ia bukanlah satu benda yang aib, sebagaimana sebaik kita merasakan demikian, ya. Kerana baginda Rasulullah SAW juga pernah berhutang, dan sebagian para anbiya dan juga orang-orang soleh juga pernah berhutang untuk nak menjalani kehidupan mereka dengan secara yang halal, yang asasi yang halal. Di situ mereka berhutang. Jadi hutang bukan sebenarnya mengaibkan, tetapi bahkan yang mengaibkan ialah perkara yang berkaitan dengan penipuan. Bila kita menindas orang, bila kita menipu orang lain, kita menipu orang yang lemah, kita menindas orang yang lemah, orang yang jahil, orang yang tidak ada ilmu, orang yang kekurangan ilmu, orang yang tidak faham tentang isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan ataupun undang-undang di dunia ini. Maka kita mengambil kesempatan dan menganiaya mereka. Itulah perkara yang sebenarnya aib. Maka meminjam atau berhutang bukan sebenarnya aib, kerana ia adalah salah satu daripada perkara yang disyariatkan dalam Islam. Dan dalam Islam ini, bila kita memberi hutang kepada orang ramai, kepada orang lain, dengan tujuan membantu, ya, bukan dengan tujuan perniagaan, itu silap. Kalau siapa yang bertujuan dengan perniagaan, maka hukumnya berdosa besar. Ini berlaku sebab nuzul ayat ini ialah apabila, ya, apabila Bani Mughirah telah mengadu kepada Gubernur Mekah selepas Fathu Makkah, ya. Selepas Fathu Makkah ni maknanya selepas Rasulullah SAW menakluki kota suci Mekah, ya. Jadi kenapa, tuan-tuan? Sebab sebelum Rasulullah SAW menakluki kota suci Mekah, ya, maka pada waktu itu masih lagi agama Islam ni, syariat Islam belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Ketika Rasulullah SAW telah dapat menakluki kota suci Mekah, bermakna Islam sudah kuat dan sudah dapat dilaksanakan segala syariat-syariat yang diturunkan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah pengharaman mengambil riba. Ya, pengharaman mengambil riba sebelum itu sudah diwajibkan, sudah diharamkan, ya. Tetapi tak dapat dilaksanakan sehinggalah Rasulullah SAW dapat menakluki kota suci Mekah, bermakna kekuasaan sudah ada, ya. Jadi pada waktu itu, tuan-tuan, masih lagi terdapat suku kaum Arab yang masih lagi nak memungut saki baki daripada riba dan menzalimi
puak-puak yang lemah. Justru itu perkara telah diadukan kepada Governor Mekah. Maka pada waktu itu Governor Mekah telah mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka tak berapa lama turunlah ayat yang saya bacakan tadi. Jadi orang beriman takwa kepada Allah dan hindarkanlah, stop segala saki baki daripada riba. Bermakna kalau sebelum ni kamu ambil riba, dah datang pada saat ini haram, semua dah tak boleh, dah jangan ambil lagi. Dan kalau kamu rasa kamu nakkan hak kamu ambil apa yang kamu berikan dan kamu ambil balik. Bermakna modal kamu, ru'usu amwalikum, modal kamu. Kalau kamu bagi pinjam 1,000 dinar, maka kasih balik 1,000 dinar. Tidak ada 1,000 dinar, tidak disyaratkan. Maka itu Islam. Jadi sebab apa? Sebab piutang ini adalah atas dasar bantu-membantu, bukan atas dasar perniagaan, bukan. Di mana hari ini sistem dunia telah menjadikan hutang piutang ini sebagai perniagaan, di mana boleh mengauk seberapa banyak keuntungan. Bahkan ada individu-individu yang mengamalkan riba dan menzalimi orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ini Islam, tuan-tuan. Bagi siapa yang masih lagi belum boleh nak tinggalkan riba, masih lagi nak menindas orang ramai dengan riba dan dengan apa kepastian yang dia ada, maka Allah kata fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka kamu telah mengizinkan untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Bermakna Allah Subhanahu wa taala akan memerangi golongan macam ini. Nauzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, ijtanibu sab'al mubiqat. Hindarkan, jauhkan diri kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Apa dia? Salah satunya aklul riba, memakan riba, menzalimi orang lain. Jadi Islam ajar, tuan-tuan, bila kita kasih orang pinjam duit, kalau orang itu tak mampu nak bayar, kita bagi dia tangguh dalam masa yang untuk memudahkan beliau. Kalau tidak, kita tidak boleh mengambil riba dengan kita tambahkan lagi masa, kita tambahkan lagi jumlahnya, jadi interest, jadi ada kelebihan. Itu yang diharamkan. Ini jelas Allah sebut dalam ayat seterusnya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dzu usratin, jika yang meminjam tu orang yang betul-betul genuinely memang orang susah, dzu usratin, orang yang betul-betul susah, fanadhiratun ila maisarah, lewatkan sikit, tangguhkan sikit pada waktu yang memudahkan ini. Wa an tasaddaqu khairul lakum, kalau kamu sekiranya bersedekah lebih baik kepada kamu, in kuntum ta'lamun. Kalau kamu bersedekah ada lebih baik jika kamu tahu apakah ganjaran yang Allah hendak berikan kepada kamu. Itu maksudnya. Jadi dalam Islam, bila orang pinjam kita duit, orang tu tak mampu nak bayar, kita tidak tindas orang tersebut, kita berikan masa yang lebih panjang tanpa kita menambah apa-apa jumlah daripada jumlah pokok. Dan kalau kita rasa betul-betul orang genuine, orang susah, memang dia bukan nak menipu, dia bukan nak ambil kesempatan, dia memang betul-betul susah kerana dia anak yang ramai dan sebagainya, dan Allah sedang uji dia dengan kesempitan harta benda dan sebagainya, maka kita menghalalkan. Tak apa, saya sedekah je, apa yang kamu hutang saya sedekahkan, saya halalkan bagi kamu. Itu lebih baik kalau kamu tahu apakah ganjaran yang Allah nak berikan kepada kamu. Ini Islam, tuan-tuan Allah sekalian. Jadi saya terangkan sikit lagi, tuan-tuan sekalian, tentang masalahnya tentang riba. Dalam khemah saya, dalam pengalaman saya mengajar dalam masyarakat dan sebagainya, saya melihatkan bahawa dalam bab masalah riba ini masih lagi rata-rata orang-orang kita belum faham. Saya tidak expect atau saya tidak mengharapkan semua orang faham sampai kepada pecahan fuqaha dan ulama ni pandangan-pandangan berbeza dan sebagainya tentang dunia hari ini, tapi at least pun sekurang fahamkan asas itu riba. Sebab dalam pengalaman saya, apabila satu orang ini sedang yang saya perhatikan, bila satu orang sedang berniaga, contohnya dia orang yang tak faham pasal riba. Pasal apa? Apabila kita tanya pada orang tersebut, bila awak berniaga, awak memperoleh keuntungan yang besar, ada orang menyelah bahawa mengatakan keuntungan besar itu adalah riba. Kalau di luar jual harga tersebut $50, orang ni jual $60, yang $60 itu $10 itu riba, dia katakan. Ini bermakna orang tidak faham apakah maksud riba sebenarnya. Jadi
mana kesimpulannya saya ringkaskan dalam kuliah yang ringkas ini, riba itu terbagi kepada 3 bahagian. Umumnya yang mana kita panggil riba al-fadl, ya. Riba al-fadl ini kena faham ada 6 anasir, 6 unsur yang Rasulullah SAW sebut secara umumnya. La tabi'u dhahaba bil-dhahab wal fidda bil-fidda, ya. Nabi sebut jangan kamu jual emas dengan emas dan perak dengan perak, dan juga gandum dengan gandum, dan juga tamar dengan tamar dan sebagainya, ya. Ada 6 unsur makanan di sini, saya ringkasnya di sini. Itu dalam Islam bermakna tidak boleh satu orang tu bila buat barter trading ataupun bila dia menjual setengah-setengah perkara yang berkaitan dengan ribawi items, maka dia menjual ada kelebihan. Contoh, saya bagi contoh, kalau Nabi sebut jangan kamu jual emas dengan emas. Contohnya kan, kalau kita orang Singapura, ya, kita nak pergi ke Malaysia, kita biasa masuk ke Sebang Tambak, kita akan pergi ke money changer, kita akan tukar wang, ya. Daripada wang Singapura $100 Singapura, kita tukar, kita dapat RM300 Malaysia umumnya, ya. Tapi ada kedai yang jual RM302, ada kedai jual RM295 kurang ataupun lebih. Ini bukan riba, tidak ada masalah, ya, sebab dia tidak sama jenis antara wang Singapura dengan wang Malaysia. Tetapi apa yang dinamakan riba? Kalau saya hari ini, tuan-tuan, ya, saya ada wang $20 yang lama, contohnya $20 yang legal tender, yang duit yang lama yang jadi collection items, ya. Jadi bila saya ada tu, saya simpan, ada orang nampak berkenan, dia nak duit $20 tu, maka saya na'udzubillah tadi, contoh saja kan, kalau saya katakan boleh nak ambil $20 ni, boleh, tapi saya jual 100. Sedangkan legal tender dia nilai $20, tapi saya jual 100 dan dia bayar $100 Singapura. Saya jual $20 Singapura, wang note yang lama tu, yang masih lagi legal, masih lagi di ATM berlaku, tapi saya ambil dengan harga $100. Jadi yang $80 itu adalah riba. Itu maksud Nabi SAW, jangan kamu jual emas dengan emas secara umum, ya. Kecuali sama banyak dan sama timbangannya, ya. Jadi kalau saya nak tukar, katakan $20 wang Singapura saya ada, saya nak beli pada orang yang nak beli duit tersebut, dia tak boleh beli dengan wang $100, dia kena beli dengan wang $20 Singapura juga. Tapi apa jalan keluarnya? Oleh kerana dia nak sangat, kalau $20 Singapura saya tak nak jual, tapi dia nak sangat duit itu, apa dia boleh buat? Dia boleh beli dengan wang yang bernilai selain daripada nilai Singapura. Contohnya saya $20 Singapura, ya, tetapi dia nak beli wang $20 Singapura, saya tak nak jual, tapi dia kata, sebab saya kata riba, ya, tapi dia kata begini, Ustaz, saya ambil 100, saya ambil $200, saya kasih Ustaz kasih $20. Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Dia tak sama jenis. Jadi maknanya emas dengan perak tak ada masalah, ada lebih ada kurang tak ada masalah. Itu ikut persetujuan masing-masing. Tapi kalau emas dengan emas, perak dengan perak, bermakna wang Singapura dengan wang Singapura, wang Malaysia dengan wang Malaysia, wang Amerika dengan wang Amerika, bila kita tukar tidak boleh ada lebih ada kurang. Di situ kalau ada, maka hukumnya adalah riba. Ini disebutkan oleh ulama kita dalam masalah riba di sini, ya. Dan termasuk juga antara riba kedua, riba yang berlaku ialah riba apabila seorang berhutang dan lambat bayar, dia berikan kelonggaran untuk dipanjangkan lagi tempohnya, tetapi dengan syarat dinaikkan lagi harga tersebut. Seorang berhutang dengan saya, na'udzubillah, contoh tadi, seorang berhutang dengan saya $100, mesti nak beri balik cukup bulan. Tapi bila cukup bulan, dia kata, Ustaz, saya tak boleh bayar balik. Saya kata, boleh, awak boleh tangguh lagi 2 minggu, tapi dengan syarat naik daripada 100 kepada $120. Ini hukumnya berdosa, ya, adalah riba, na'udzubillah. Dan termasuk juga kita sikit saya terangkan dalam masalah barter trading, ya. Dalam bab masalah barter trading ini ada setengah-setengah items, kita akan bincang panjang nanti, secara ringkas saja, iaitu bila kita jual tamar dengan tamar. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Sahabat yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bila dia nak menjamu Nabi SAW dengan tamar yang low grade, ya. Jadi dia nak jamu Nabi SAW dengan tamar yang better grade, yang high grade. Jadi dia tamar yang low grade.
Jadi dia pergi bertukar, dia pergi jual tamar yang low grade itu dengan apa? Dengan nilai yang lebih banyak, dengan timbangan sukatan lebih banyak untuk mendapatkan tamar yang high grade. Ya, contohnya katakan 2 gantang tamar yang low grade ditukar dengan 1 gantang tamar yang very high grade, ya. Maka bila dibawa dengan niat yang baik, jumpa Nabi SAW nak menjamu Nabi SAW, maka Nabi tanya, dari mana kamu dapat ni? Sebab Nabi SAW akan terangkan benda yang haram, benda yang salah, Nabi akan terangkan, Nabi SAW akan terangkan there and there. Maka beliau pun menceritakan, maka Nabi sebut bahawa wallahi itu adalah riba, itu adalah riba, itu adalah riba, haram maknanya, ya. Jadi itu satu ilmu yang diajarkan kepada Nabi Rabat dan kepada semua umat Islam. Jadi apa yang perlu dibuat ialah pada waktu itu, apa yang dia kena buat, dia kena tukar kurma yang low grade itu kepada benda lain, contohnya beras ataupun contohnya gandum, ditukarkan, kemudian dia mendapat gandum, baru ditukar dengan kurma yang higher grade. Dan itu tak ada masalah, sebab tak sama jenis, dia boleh lebih, dia boleh kurang. Ini yang disyaratkan dalam masalah riba, ya, yang perlu kita faham secara umumnya, ya. Secara ringkas dia masih yang tidak mengizinkan. Jadi ini yang kita katakan dengan riba, ya. Yang ketiga, riba liat. Bila kita berjual beli dengan wang, dengan emas dan sebagainya, Islam meletakkan garis pandu yang ketat supaya kehidupan manusia terjaga. Kalau kita tengok tuan-tuan, tak sama kita jual beli handphone dengan kita jual beli emas. Kalau kita jual beli emas ataupun jual beli wang, ya, wang fiat money, walaupun ada golongan tak setuju, tak apa, kita tak bincang pasal satu hari ni. Kita kata pasal fiat money, ya. Kita kata pasal fiat money, tuan-tuan, wang yang mana menjadikan salah satu cara untuk kita berjual beli, ya. Bila kita menukar wang, kita mengambil tempat emas pada hari ini, ya. Jadi bila kita mengambil tempat emas pada hari ini, bila kita tukar, Islam meletakkan garis pandu yang jelas. Bagaimana kalau saya, sebagai contoh, saya pergi ke penguruk wang, saya pergi ke penguruk wang, kemudian saya tukar wang tersebut. Saya contohnya, saya dulu nak pergi ke Mekah, saya tukar wang Amerika sebagai contoh, ya, $1,000 Amerika. Penguruk wang kata, saya jual awak, saya jual awak $1,000 Amerika dengan harga $1,300 Singapura. Kata, baik, okey, saya setuju. Saya kasih $1,300 wang Singapura kepada beliau. Beliau kata, Ustaz, awak datang lagi setengah jam, atau lagi 5 minit, atau lagi 10 minit, atau setengah jam, atau besok awak datang, saya akan kasih awak $1,000. Sebab sekarang saya tak ada stok, tapi wang awak saya ambil dulu. Ketahuilah, ini yang dimaksudkan riba liat, ya. Ini dimaksudkan bahawa kita tidak boleh bertukar tangan, ya. Kita tak boleh buat transaksi secara umumnya, ya. Bila kita pergi pengurus wang, kita tukar duit, kita kena settle on the spot basis. Maknanya there and there, di situ kita beri, di situ kita dapat. Kalau kita beri, kita tak dapat on the spot, kita dapat sekejap lagi, dah berpisah majlis, dah berpisah, maka hukumnya termasuk dalam kategori riba liat, riba tangan. Jadi mesti kena berlaku dalam satu majlis. Kenapa Islam buat macam itu? Ustaz, tak boleh ke kita beli wang ni, kita pakai ansuran ke, ataupun kita pakai kita pakai bermakna kita ambil dulu, kemudian nanti lain kali kita bayar dan sebagainya, macam kita beli handphone. Kenapa handphone kita boleh beli dulu, bayar kemudian? Kenapa emas tak boleh? Kenapa duit bila tukar pengurus wang tak boleh? Sebab Islam letakkan garis pandu yang ketat dalam penjualan emas dan perak supaya nak menjaga keharmonian manusia. Begitu juga dalam 6 ribawi items yang merupakan barang-barang yang mana ianya merupakan asas manusia. Jika kita tengok para hadis sekalian, 6 ribawi items, ada ulama mengatakan ini sebagai 6 saja, tapi ada barang-barang lain yang disukat, yang ditimbang, termasuk sama juga ribawi items. Ya, ada ulama kata tidak, 6 saja ribawi items, ada semua bahagian-bahagian yang lain lah, more details nanti, ya. Tapi dalam bab ni ialah kerana apa? Kerana Islam nak jaga keharmonian manusia. Wallahu a'lam insya-Allah. Jadi inilah sikit tentang riba yang boleh saya terangkan dalam bab ni. Yang penting sebagai orang Islam, kita tidak boleh makan riba, bahkan kita tidak boleh beri riba sekalipun, kecuali dalam benda-benda yang kerana darurat dan terpaksa. Antaranya ialah pada hari ini kita terpaksa beli rumah. Ya, dan di Singapura kita tidak ada produk ataupun loan yang dapat kita pinjam dengan cara Islamic banking. Yang mana Islamic banking akan menggunakan akan menggunakan pendekatan mudharabah atau murabahah dan sebagainya, yang mana kita tidak ada di Singapura pada hari ini. Jadi kita terpaksa berkaitan dengan bank
berkaitan dengan bank ataupun dengan loan yang ada interest, kerana ia untuk kita mendekati untuk kita nak mendapat ataupun untuk kita nak membeli rumah yang merupakan asasi kita. Jadi ini bab yang lain lah. Tapi secara umumnya riba satu benda yang Allah haramkan dan Allah akan perangi orang-orang yang makan riba dan mengenakan riba. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dan pelihara kita perkara ini, dan kita lebih orang-orang yang berfaham agama dan mengamalkan agama sebaiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.